Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda awal ni. Kami rakamkan di Persidangan Perubahan Iklim PBB COP28 yang berlangsung di Dubai. Cerita mengenai perbandaran adalah satu perkara yang penting dan diberikan tumpuan khusus dalam COP28 ini. Kerana akhirnya mereka yang berada di bandarlah antara mereka yang berada di hadapan sekali dalam mengalami dan juga mendepani isu yang berkaitan dengan impak perubahan iklim. Bagaimana kita bersedia? Apa yang telah kita lakukan? Saya ingin bersama dengan YB Ngakomeng, salah seorang delegasi dan juga memainkan peranan penting dalam COP28 ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Satu perkara saya ingin tarik keluar daripada mesyuarat menteri di COP28 ini, khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan perumahan, pembangunan tempatan. YB mengatakan bahawa yang paling penting di alam aspek dunia ialah cerita mengenai dana itu sendiri, ketelusan. Kerana negara-negara rentan, negara-negara yang kurang berkemampuan, tapi yang paling banyak terjejas sekali kerana perubahan iklim. Mengapa kita angkat isu itu sebagai perkara dan juga agenda utama dalam COP28? Ya, memang pun. Salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua, di mana Malaysia hari ini diberikan penghormatan sebagai pengurusi bersama mesyuarat menteri-menteri perbandaran dan perubahan iklim PBB COP28, di mana kita dah menyatakan dalam kenyataan negara kita adalah sangat penting tahun 2023 mengikut Badan Cuaca Dunia, the World Meteorological Organization WMO. Tahun ini merupakan tahun yang mengalami suhu yang paling panas dalam sejarah, di mana kepanasan suhunya telah melebihi 1.4 degree Celsius jika dibandingkan daripada era pre-industri dulu. Oleh kerana itu, maka tindakan tegas dan segera semua negara adalah wajib sebagai satu pasukan. Dan dalam aspek ini, untuk makluman semua, 78% rakyat Malaysia duduk di kawasan bandar dan merupakan golongan yang paling terkesan sekali akibat daripada perubahan iklim, termasuk pencemaran, termasuk juga banjir kilat, termasuk juga pelbagai cabaran akibat daripada perubahan iklim. Oleh kerana itu, Malaysia sebagai kerajaan Malaysia Madani yang sentiasa committed untuk mendukung agenda Sustainable Development Goal, iaitu SDG. Maka Malaysia telah pun menyatakan hasrat bagaimana untuk memperlopoli aspek kerjasama antara semua negara untuk pastikan tabung loss and damage yang telah pun ditubuhkan sempena COP28 ini, ratusan juta tu kena dibayar dengan secara penuh bertanggungjawab, dengan telus dan juga dengan cepat mungkin. Khususnya negara-negara maju yang kaya wajar membantu negara miskin yang amat terkesan sekali daripada isu perubahan iklim, seperti negara-negara pulau yang bakal tenggelam dalam air jika tindakan segera tidak diambil. Oleh kerana itu, Malaysia sekali lagi telah pun menjadi wakil kepada negara ASEAN dan juga negara membangun untuk mengutarakan hasrat demi kesejahteraan semua penduduk khususnya di negara-negara yang sedang membangun ini. Isu perubahan iklim adalah perkara yang memerlukan kerjasama semua pihak. Ini bukan di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Malah Kementerian KPKT sendiri terlibat sekali. Kami merakamkan temu bual bersama dengan YB Ngakomeng ini ketika genap setahun beliau masuk pejabat. Jadi YB, bagaimana kita nak melihat tu dalam mengambil kira aspek itu dalam kabinet dan juga dalam kerajaan mesti kementerian, kerja tak boleh jadi silo. Bagaimana ingin merentas parti, merentas kementerian, work as a whole government dalam isu-isu seperti ini. Inilah perubahan iklim, perlukan dana daripada Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi kena melihat daripada struktur ekonomi hijau dan sebagainya. Bagaimana keintegrasi itu berlaku sebenarnya? Adalah sangat penting perubahan iklim, bukan isu silo mana-mana kementerian. Perubahan iklim adalah isu manusia sejagat yang akan membawa kesan yang berjangka panjang kepada nasib bukan saja manusia tetapi tamadun satu bangsa. Oleh kerana itu, di bawah kerajaan Malaysia Madani
Semua kementerian bekerjasama merentasi kementerian sebagai satu pasukan. Khususnya negara Malaysia setelah komited, kita telah melancarkan di mana ada plan transformasi tenaga nasional, iaitu pada menjelang 2040 Malaysia nak meningkatkan mana tenaga yang boleh diperbaharui daripada 2% sekarang menjadi 30%. Ini merupakan satu lonjakan yang besar dan akan berimpak tinggi, menarik pelaburan melebihi 100 bilion ringgit dalam sektor tenaga yang boleh diperbaharui. Maka dari segi perancangan bandar, di mana KPKT sedang bekerjasama dengan kementerian lain untuk mewujudkan bandar baru yang menuju ke arah net carbon zero, supaya negara kita dapat menuju ke arah ekonomi zero carbon neutral. Ekonomi supaya Malaysia diangkat sebagai model, kerana pada masa kini negara kita telah menyatakan hasrat untuk menawarkan diri sebagai anggota lembaga eksekutif UN Habitat. Malahan Malaysia telah pun menawarkan diri sebagai presiden persidangan UN Habitat pada tahun 2025. Oleh kerana itu, adalah penting Malaysia menunjukkan teladan yang baik supaya negara-negara lain dapat menjadi contoh kepada negara lain. Oleh kerana itu, seperti yang dikatakan tadi, adalah sangat penting kita tidak boleh bekerja silo. It takes a whole of society approach. Bukan saja pihak kerajaan. Kita memerlukan sokongan dan dokongan pihak swasta, institusi pendidikan, murid-murid sekolah dan semua setiap anggota masyarakat. Apabila kau perlu bersatu hati, berdiri teguh bersama dengan kerajaan supaya kita dapat merealisasikan misi nasional, agenda nasional ini yang penting. Tapi YB, kalau kita melihat kepada mengurangkan pelepasan karbon, kita nak bercerita pasal ekonomi hijau dalam perancangan bandar khususnya dan juga perumahan. Itu memerlukan satu kerja yang besar, tidak popular dan perlukan perubahan polisi juga. Ramai yang mengatakan bahawa bila Malaysia nak mulakan water harvesting contohnya di rumah-rumah dan negeri kilang contohnya, dan bagaimana ini boleh dijadikan satu agenda utama, bagaimana kita bergerak ke arah itu ataupun sudah ada tapi mahu dikuatkan dan besarkan lagi. Ya, memang kita sudah ada hala tuju yang sedemikian untuk mewujudkan bangunan hijau yang sejajar dengan Green Building Index GBI, iaitu termasuk the rain harvesting system dan juga lain-lain ciri-ciri yang mampan untuk pastikan kita gunakan tenaga solar. Oleh kerana itu, saya bagi contoh, mulai tahun depan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang mengkaji supaya setiap balai bomba, 337 balai bomba akan mula menggunakan tenaga solar sebagai bekalan elektrik. Ini adalah satu saja contoh. Dan yang kedua, di mana kita bekerjasama dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia. Apabila PAM, Pertubuhan Arkitek Malaysia, dalam proses mereka mengemukakan kebenaran merancang KM tu, adalah masukkan ciri-ciri kehijauan dan kelestarian dalam plan bangunan untuk diluluskan oleh PBT masing-masing. Maka kita mulakan langkah ini dari peringkat perancangan, pembinaan sampai ke penyempurnaan. Dan dalam aspek itu, ramai yang mengatakan bahawa polisi cerita pasal apa kerajaan buat, tapi sebenarnya dalam konteks hijau ini, masyarakat lah paling penting untuk bertindak dan terlibat sama. Zero waste management itu dalam bidang kuasa Kementerian YB. Saya pergi ke Uskundar baru-baru ini. Mereka melakukan pendidikan terhadap anak-anak itu bermula daripada suri rumah ibu, dan setiap tong sampah itu dihijaukan. Dan ini dilakukan di Malaysia, tapi belum lagi jadi pembudayaan yang menyeluruh. Insentif kita dah ada, tapi apa yang YB rasa kita boleh lakukan lagi di Malaysia dalam hal ini? Okey, yang pertama memang seperti bah kata pepatah Melayu, melentup bau biarlah dari tebing. Okey, di mana kita pun pernah dengar pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Oleh kerana itu, kesedaran civic ini adalah sangat penting mula berbuah daripada peringkat akar umbi, iaitu murid-murid sekolah. Kita haruslah menyemaikan
okey, menyampaikan benih kesedaran civic ini untuk kita menjaga kebersihan bersama. KPKT memang sentiasa committed. Kita lihat kita ada pelbagai inisiatif. Yang pertama, KPKT telah melancarkan the drive-thru recycling center di seluruh negara. Tahun depan kita sasarkan 100 drive-thru recycling center. Okey, supaya rakyat boleh pakai sampah untuk tukar wang tunai. Ini pertama. Kedua, kita juga ada from waste to energy. Daripada sampah ubah menjadi tenaga. Di mana Jabatan Pengurusan Sisa Pepecah Negara telah mengenal pasti 18 WTE yang boleh dibina dan menjalankan operasi di seluruh negara supaya sampah yang dihasilkannya akhirnya dia tidak masuk dalam tanah dan mengakibatkan pencemaran air. Sebaliknya, sampah itu boleh diguna untuk menghasilkan sumber tenaga, termasuk sumber tenaga elektrik yang boleh kita pakai untuk aircon, TV dan juga peti sejuk dan lain-lain. Okay? Kita ada banyak lagi inisiatif yang kita harap supaya mulai hari ini setiap rakyat Malaysia apabila pergi beli belah, bawalah beg sendiri. Ini adalah inisiatif KPKT Bring Your Own Campaign. Okay? Kita pergi mana-mana sebab tu kita lihat sebagai contoh 99 Speed Mart, okay, seluruh Malaysia 2,400 kedai. 99 Speed Mart sudah berhenti memberikan beg plastik yang percuma. One off plastik itu tidak dibenarkan. Kita harap supaya kedai-kedai lain termasuk 7-Eleven, Lotus dan lain-lain semua akan mengamalkan dasar sedemikian. Okay? Setiap perubahan jangan lupa dia haruslah bermula dari diri kita sendiri. YB, satu perkara lagi. Bagaimana kita letakkan sasaran-sasaran ini menjadi cita-cita bersama? Kerana kalau di bandar itu pelepasan karbon yang paling banyak sekali. Negara tertentu, saya menyebut mungkin di negara Singapura contohnya, mereka dah ada sasaran kalau dekat flat itu dah ada 5 sasaran yang mahu diletakkan. Berapa banyak gas emission pelepasan emission yang pelepasan yang disasarkan. Dan ini memerlukan reka bentuk, upayaan komuniti, malah kadang-kadang cat yang dapat pantulkan panas itu pun dia ambil kira. Adakah kita nak mulakan campaign itu macam mana di Malaysia supaya bukan kementerian saja punya kerja yang letakkan itu aim ataupun sasaran bersama, tapi masyarakat dan juga mereka di PPR juga dapat diletakkan sasaran yang sama. Okey, sebenarnya sasaran ini telah pun bermula sejak Kerajaan Malaysia Madani mengambil alih. Ini pelbagai inisiatif telah pun diperkenalkan supaya rakyat mengambil bahagian dalam menjayakan agenda nasional ini. Saya bagi contoh di mana PPR kita dah start membuat community hub. Community hub itu di kawasan PPR. Maka siapa-siapa penduduk tu digalakkan untuk menjalankan aktiviti 3R, iaitu reduce dan juga recycle. Ini penting. Pada masa yang sama, seperti yang dikatakan, memang bangunan yang telah diberikan peruntukan untuk daripada KPKT ini adalah kena bercat dengan 3 warna, iaitu warna corporate yang mesra alam seperti putih, merah dan grey, supaya dia dapat kurang menyerap haba. Memang semua pasar awam yang akan dibaik pulih dan dinaik taraf di bawah KPKT, kita akan pakai warna cat yang kurang menyerap haba. Dan bagaimana YB, kita akhirnya nak menceritakan kalau kita banyak cerita pasal 3R itu untuk recycle semua, tapi bagaimana kita dapat dijadikan satu impak ekonomi yang baik? Kerana ramai yang tak nampak bahawa kalau saya hantar ini ke pusat, kita semula ianya memberikan pendapatan dan juga sirkular ekonomi itu mungkin kita dapat fahami belum lagi secara majoritinya faham. Bagaimana kita sasaran kita? Sukacita saya ingin maklumkan di mana baru-baru ini Kabinet telah pun meluluskan satu ketetapan untuk menubuhkan Jawatan Kuasa Circular Economy Council yang dipengerusikan oleh KPKT, di mana kita nak berazam untuk tukar linear ekonomi, iaitu buang sampah dijadikan ekonomi kitaran supaya semua sampah itu kita dapat ditukarkan. Filosofi kita jelas, from rubbish to gold, from trash to cash, from waste to energy. Ini 3 aspek. Di mana saya tadi bagi contoh, KPKT dengan persyarikat konsesi telah menubuhkan drive-thru recycling center.
Saya bagi contoh makcik yang bawah, okey, minyak masak yang telah pun digunakan. Okey, cuma pandu kereta masuk di TRC, Drive Thru Recycling Center, satu botol 1 kilo boleh terus dapat wang tunai cash RM2.50 untuk 1 kilo. Bayangkan, makcik itu sekali dia masuk dengan 20 kilo, maka dia boleh dapat RM50 cash serta-merta untuk dia beli sayur, Dan untuk dia daripada beli itu makan. dibuangkan sahaja. Ya, jika tidak dia dibuang dan dia mengakibatkan pencemaran. Oleh kerana itu, Drive Thru Recycling Center adalah berimpak tinggi dan kita sedang dalam usaha, dan tahun depan kita akan perkenalkan Smart Bin di kompleks membeli belah. Maka anak-anak kita yang makan minum air tu, Coca-Cola, Ting ke whatever, masuk dalam Smart Bin, terus tukar cash ataupun dengan point. Ini adalah inisiatif yang sedang kita rancang dan bakal insya-Allah akan dilaksanakan pada tahun depan. Okey, YB, kita nak kembali sedikit ke COP28 ini. Ramai yang bercerita mengenai instrumen kewangan, dana dan sebagainya. Tapi buat pertama kali juga, kali ini ada Local Action Summit. Ini di peringkat PBT dilakukan. Soalan saya ialah, kalau kita melihat dalam konteks kita di Malaysia, bagaimana kementerian memberikan pengupayaan khusus kepada setiap PBT untuk sama-sama menerajui agenda SDG mereka sendiri. Bagaimana kita nak dapatkan success story daripada setiap PBT dan juga itu dapat diraikan bersama. Ada persaingan antara satu PBT dengan PBT lain untuk melihat siapa yang lebih sustainable. Adakah itu berlaku dan juga bagaimana kita nak melihat perkara itu, YB? Untuk makluman semua, KPKT tahun ini telah memperkenalkan sistem penarafan bintang Smart Cities Early Adopter untuk PBT. Mana-mana PBT yang telah pun mengamalkan kriteria Smart City yang mampan dan hijau akan diberikan peruntukan khas. Kita dah sediakan dana RM5 juta untuk diberikan kepada PBT yang berjaya mengurangkan pembuangan sampah, menjaga kebersihan serta meningkatkan lagi ciri-ciri Smart City yang mampan. Itu pertama. Selain daripada itu, semua PBT kita ada anugerah kecemerlangan menteri, di mana kita ada pimpinan PBT yang terbaik untuk mereka bersaing antara sama lain supaya memberikan hikmat terbaik, dan ada ciri-ciri yang ditetapkan. Antara komponen utama adalah supaya dia kena berciri hijau, indah, bersih, lestari. Semua kriteria telah pun disiapkan, cuma kita tunggu masa sekarang untuk diamalkan, dilaksanakan dengan kadar segera. Bagaimana peranan pengupayaan PBT dalam konteks di Malaysia ini? Mereka boleh tetapkan dasar mereka sendiri, boleh cari duit sendiri, pelaburan mereka sendiri, kerana mungkin kita ada struktur yang sedikit berbeza, tetapi itu yang dibincangkan dan juga berlaku di COP28 ini. Pada pandangan YB, bagaimana kisah yang baik itu dapat dibawa pulang ke Malaysia? Ya, mana-mana amalan terbaik, sebenarnya salah satu tujuan kita menghadiri COP28 adalah untuk mengutip maklum balas. What is the best practices yang telah pun diamalkan di negara maju yang boleh dibelajar oleh negara kita. Maka memang dalam persidangan ini banyak inovasi, banyak inisiatif yang telah dilakukan. Kita boleh ambil iktibar dan kemudian untuk kita belajar dan kita amalkan di negara kita. Dan YB, akhirnya satu perkara yang kita dapat lihat juga ialah di Abu Dhabi, bukan di Abu Dhabi, kita berkesempatan ke Abu Dhabi tempoh hari, dan juga ada kerjasama ataupun at least permulaan untuk kita melihat bagaimana praktis yang terbaik itu dapat dilakukan terus. Cara bekerja dengan cepat ni YB bagaimana, dan juga apa yang kita pelajari di Mazda City tu? Okey. Untuk makluman semua, sukacita dimaklumkan yang kita kali ini ada dua pencapaian ataupun dua MOU yang telah pun ditandatangani sempena COP28 di bawah KPKT. Yang pertama adalah di mana UN Habitat PBB sudah setuju untuk mendirikan pejabat rantau mereka di Kuala Lumpur. Ini adalah satu pencapaian di mana usaha Malaysia telah mendapat pengiktirafan di pentas dunia sehingga UN Habitat setuju untuk tubuhkan pejabat di negara kita. Dan yang kedua, Mazda City. Mazda City adalah Smart City pertama di UAE. Dan kali ini kita membawa bersama kerjasama antara Prima Corporation. Prima bersama dengan Mazda City berganding bahu untuk membawa inisiatif sama ada bertukar kepakaran
ataupun menarik pelaburan supaya kita dapat membina smart city dan juga smart home di tanah air kita. So kita perlukan, ini adalah satu pencapaian. Kita sentiasa mencari idea-idea baru supaya kesinergi itu dapat kita gabungkan. Sama ada dari segi kewangan, kepakaran, pengetahuan, semua kita boleh gabungkan sebagai satu untuk agenda yang lebih murni, agenda yang lebih mesra kepada rakyat dan negara. Semalam di Smart City kalau kita nampak ialah bagaimana ladang solar itu ada di bandar itu. Dan itu dalam konteks kita di Malaysia, mungkin kita tidak meletakkan bahawa solar itu masih lagi sama ada individu ataupun industri tidak sebesar yang kita nampak semalam. Apa yang kita boleh pelajari dekat situ dan juga bagaimana kita nak memudahkan tenaga boleh diperbaharui ini, dipermudahkan daripada segi regulasi itu mungkin daripada kementerian lain, tapi daripada PBT dan sebagainya. Bagaimana itu menjadi agenda bersama YB? Kita menggalakkan supaya semua agensi kerajaan mula mengamalkan sumber tenaga yang lestari, supaya apabila bangunan-bangunan kita boleh mula dengan bangunan kerajaan dulu. Apabila tenaga yang dihasilkan daripada tenaga solar tu bolehlah kita jual kepada National Grid, supaya dia dapat hasilkan tenaga. Jimat kos, BOTMB tu boleh dikurangkan, tapi pada masa yang sama produktiviti boleh dipertingkatkan. Jadi satu perkara, YB akhir je sekali. Untuk rakyat Malaysia, bagaimana kita melihat bahawa pentingnya apa yang kita belajar di COP28 ini berkait rapat dengan kita. Perubahan iklim contohnya, tidak ada yang akan terlepas daripada kesan dan juga impaknya. Malah kita di Malaysia mengalami panas yang cukup melampau pada awal tahun dan mungkin akan menemuinya semula pada awal tahun depan. Dan juga bagaimana persediaan itu dan juga kerajaan committed untuk mengatasi dan juga sama-sama melihat kepada keperluan menguruskannya. Kerajaan sentiasa committed dan yang penting tu saya tegaskan, kita boleh miskin harta tetapi tak boleh miskin minda. Minda pemikiran, gaya pemikiran dan gaya hidup kita perlu berubah. Saya bagi contoh supaya rakyat kita mulalah bring your own. Tak ada lagi lah the single use plastic. Ini pertama. Kedua, dari segi perbelanjaan, we only buy what we need, but you don't buy what you want. Cara cuma beli apa yang kita perlukan. Less is more, supaya tidak elakkan pembaziran. Jangan lupa, di mana Malaysia setiap hari kita menghasilkan hampir 40,000 metrik tan sampah. Bayangkan satu hari 40,000 tan. Satu tahun berapa? Juta tan dihasilkan. Ini menyumbang kepada pelepasan karbon. Menyumbang kepada pelepasan karbon. Tak oleh kerana itu, apabila kita dapat melakukan penjimatan, you only buy what you need, dan khususnya sisa-sisa makanan. Kerana mengikut statistik kementerian, sampah yang dibuang tu 30-40% adalah makanan. Pembaziran makanan adalah satu dosa. Oleh kerana itu, kita hanya order ataupun beli apa yang kita perlukan supaya setiap keluarga mengamalkan zero waste policy. Kita hanya beli apa yang kita perlu untuk elakkan pembaziran. Dan maksudnya dalam arti kata lain, perkara yang kita boleh mulakan di rumah itu menyumbang perkara yang besar. Mungkin benda ni tak popular untuk kita di Malaysia, tapi kalau kita fikirkan semula, ianya menyumbang kepada apa yang kita bincangkan dan juga apa yang kita highlightkan di COP28 ini. YB, terima kasih dan sudi bersama kami di Dubai ini. Kita jumpa lagi nanti di Kuala Lumpur. Sekian saja perkongsian kami dalam agenda awal ni. Hal ini kita melihat kepada isu perbandaran dan juga bagaimana climate change ataupun kesan alam sekitar ataupun kesan perubahan iklim memberikan impak secara terus. Kerana akhirnya nanti majoriti mereka yang berada di bandar adalah golongan ataupun kelompok yang pertama yang mendapat dampak daripada perubahan iklim ini. Sekian saja perkongsian kami dalam agenda awal ni, langsung kami bawakan dari COP28 di Dubai ini. Jika ada pandangan dan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.